Baik, Assalamualaikum dan selamat pagi saya ucapkan kepada semua para pelajar KP SMK Pancur. Alhamdulillah, pada pagi ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kamu terlebih dahulu kerana sudi untuk mengikuti aktiviti co-curriculum petang kita pada pagi ini. Sebelum cikgu pergi lebih lanjut, marilah kita sama-sama membacakan Al-Fatihah dan juga doa belajar bagi yang beragama Islam. Okey, sama-sama kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Karim, alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Okey, baik. Jadi setelah dah masuk bulan berapa kita sekarang ni? Bulan ada yang lupa bulan dah. Bulan 8, bulan Ogos. Dah 8 tahun, tahun 2021. Kita sekolah hari tu bulan 4 pun cuma satu bulan dan selebihnya kita bersemuka macam ni dalam Google Meet saja. Kemudian kerja-kerja pun cikgu bagi lembaran saja. Terlebih dahulu saya nak minta kamu nanti minta tolong sampaikan ucapan terima kasih kepada mak ayah penjaga kamu kerana sentiasa memberi sokongan kepada pihak sekolah dalam apa juga aktiviti yang kita lakukan. Terutamanya PDPR ni lah, pergi ambil kertas latihan kamu tu, pergi ambil yang baru hantar yang lama. Jadi buat elok-elok ya. Minggu lepas cikgu ada kongsikan video. Tengok tak? Semua orang tengok tak? Siapa tengok? Angkat tangan. Video yang cikgu share minggu lepas, siapa tengok tak? Okey. Bagus, semua bagus. Kerana tengok video tersebut. Okey. Jadi pada pagi ini sebenarnya cikgu nak bincangkan jawapan kuis. Semua buat tak kuis tu? Yang belakang tu ada 10 soalan kan? Jadi sebelum kita bincangkan jawapan tu, cikgu nak tunjuk satu video. Okey. Boleh tengok ramai-ramai sekejap. Okey, untuk kita refresh balik tentang permainan petang ni. Okey. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa benda pula ni? Tiba-tiba ya sikit. Ada je iklan. Dan selamat sejahtera semua. Berjumpa kita kedua. Kerana hari ini kita akan belajar tentang teknik asas permainan petang. Kita mulakan dengan yang pertama, iaitu mengenali alatan petang. Yang pertama, ini merupakan bowl diperbuat daripada besi kerana di dalamnya adalah perongga. Dan ini adalah jet buat daripada sejenis kayu keras dan jet ini digunakan untuk memulakan permainan petang. Seterusnya, saya akan menunjuk cara untuk memegang dan melakukan lontaran petang. Dan mulakan dengan tapak tangan dibuka, diletakkan bowl di atas tapak tangan, rapatkan 3 jari dengan bowl. Manakala jari, ibu jari dan jari kelingking dijadikan sebagai sokongan kepada apungan kepada bowl tersebut. Dan seterusnya, balikkan tangan anda posisi seperti ini dan
anda juga boleh membengkokkan tangan blok tersebut. Seterusnya adalah cara untuk memulakan permainan. Pengadil akan melakukan undian sama ada menggunakan bol ataupun menggunakan shilling. Akan diundi pasukan yang menang dalam undian tersebut merupakan pasukan yang akan memulakan permainan. Langkah pertama untuk memulakan permainan adalah membuat bulatan. Selain daripada membuat bulatan di gelanggang petang, kita juga boleh menggunakan gelung yang disediakan. Langkah pertama adalah melempar jet pada jarak antara 6 hingga 10 meter. Merupakan jarak untuk permainan petang. Pemain yang melakukan lemparan jet akan melakukan lontaran yang pertama dan kita akan lihat jarak di antara bol dan jet. Seterusnya, pemain daripada kumpulan B pula akan melakukan lontaran. Kita akan menentukan sama ada bol kumpulan A ataupun kumpulan B yang paling hampir dengan jet. Sekiranya bol daripada kumpulan B lebih jauh daripada kumpulan A, maka kumpulan B akan meneruskan lontaran sehingga melintasi kumpulan B. Seterusnya adalah cara untuk mengira mata. Mana-mana bol yang paling hampir pada kedudukan jet akan dikira banyak satu mata. Sekiranya bol daripada kumpulan yang sama mempunyai jarak yang paling hampir sebanyak 3 biji, kumpulan tersebut mendapat 3 mata. Mana-mana pasukan yang berjaya mencapai 13 mata yang pertama, pasukan itu adalah pemenang. Berikut merupakan antara beberapa posisi kedudukan duduk yang salah ketika melakukan lontaran pointing. Okey. Everything changes. Okey, baik. Jadi kita dah tengok semula sebuah sedikit tentang permainan petang. Jadi saya akan bincangkan jawapan kuis yang telah kita yang kita bagi soalan latihan tu ya. Okey. Cara nak jawab nanti cikgu akan bukti jawab beramai-ramai sebut nama dulu siapa nak cuba jawab dan cikgu akan panggil orang sebut ya. Okey. Soalan yang pertama. Soalan yang pertama senang saja. Nombor 1. Bola petang dikenali sebagai A. Bol, B. Bull, C. Bal ataupun D. Balls. Apa nak cuba jawab? Saya. Saya apa? Hazirah. Okey, Hazirah dulu jawab ya kerana Hazirah yang sebut tadi ya. Dulu. Ya Hazirah, jawapannya apa Hazirah? D. Okey. Iaitu balls. Betul jawapan nombor pertama adalah D. Balls Soalan yang kedua, cikgu baca soalan dulu. Bola kecil yang diperbuat daripada kayu dikenali sebagai A. Wood, B. Jack, C. Mike ataupun D. Bola kayu. Siapa nak cuba jawab? Jadi cikgu, Tangan. Siapa yang pertama tadi tu? Siapa tadi tu? dia. Ya. Jadi cikgu, Okey, Zafran. Zafran. Okey, cuba jawab Zafran. Jack. Jack. Okey, bagus Zafran ya. Iaitu bola kecil tersebut kita panggil sebagai Jack. Bagus. Okey. Soalan yang ketiga. Cikgu baca soalan dulu. Berikut merupakan cara pegangan bola petang. Kecuali tadi ada tengok dalam video tu kan. Dia tunjuk langkah-langkah cara nak pegang bola petang tu. Okey, cikgu baca maknanya kat sini apa yang dia nak ialah bukan yang termasuk dalam keterangan dia tadi. Okey. Yang pertama, pilihan jawapan A. Adakah A tapak tangan dibuka?
B. Rapatkan 3 jari. C. Genggam bola petang dengan kuat. Ataupun D. Ibu jari dan jari kelingking digunakan sebagai sokongan. Okay, siapa nak cuba jawab? Saya. Hanif kau tu. Okay, Hanif cuba jawab Hanif. Tapak tangan dibuka. Tapak tangan dibuka bukan. Tapak tangan tu memang salah satu cara untuk memegang bola tu. Memang kena buka tapak tangan tu. Sebelum kita letakkan petang tu, itu memang salah satu daripada langkah. Daripada 3 ni yang mana tak termasuk dalam langkah keterangan untuk pegang bola petang tadi tu. Siapa lagi nak cuba? Saya. Saya, cuba saya. Yang mana? Nombor 3, mana jawapan dia saya? A. Bukan. A tu tadi Hanif dah ada bagi dah tu. Itu bukan jawapan dia. B. B. Siapa juga. yang jawab B tu? Saya juga. Saya tu siapa? Okey, bantu. Bukan. Bukan juga. B dan D bukan. Jawapan yang sebenarnya adalah C. Genggam bola petang dengan kuat. Itu bukan. Jadi kalau tengok klik video tadi tu memang ada tu. Mula-mula dia buka, dia tunjuk tapak tangan dia dulu. Dia letakkan bol di atas tangan dia. Kemudian dia rapatkan 3 jari. Setelah dia rapatkan 3 jari tu, ibu jari dan jari kelingking dia akan gunakan sebagai sokongan. Memang A, B dengan D tu memang adalah langkah-langkah yang dia tunjuk tadi tu dalam video tu. C tu bukan. Bukan genggam dengan kuat. Genggam dengan sepatutnya saja. Tak boleh genggam kuat-kuat. Okey, jadi jawapan yang 3 ni adalah C ya. Baik, cikgu sambung soalan yang berikutnya pula. Soalan yang keempat. Bagaimanakah cara untuk memulakan permainan betang? A. Pengadil. Arbiter akan membuat undian bagi menentukan pasukan yang akan memulakan permainan. B. Pemain bebas menentukan sesiapa sahaja untuk memulakan permainan. C. Pasukan yang kalah undian akan memulakan permainan. Ataupun D. Sesiapa sahaja boleh memulakan permainan. Siapa nak cuba jawab? Sebut nama jangan kata saya. Ramai dalam ni yang saya. Sebut nama. Siapa nak cuba? Saya. Saya tu siapa? Eddie. Tak tahu kan? Eddie. Okey. Eddie, cuba jawab Eddie. Mana satu jawapannya Eddie? Nombor berapa? Eddie. Nombor berapa? Ayo, nombor apa? Nombor 4. Nombor 4. Yang mana jawapannya Eddie? Belas. Okey, Eddie tak jawab. Okey, saya buka kepada ahli-ahli yang lain. Jawapan nombor tu C je. Bukan. Jawapan yang keempat tu bukan C. A juga. Okey, siapa nak cuba? A. Nakib kata A A juga. ya. Jawapan dia. Pengadil arbiter akan membuat undian bagi menentukan pasukan yang akan memulakan permainan. Okey. Okey, bagus Nakib. Okey, baik. Kalau tengok dalam video yang cikgu share tadi tu, pengadil tu dia nak buat undian tu dia gunakan apa tu? Apakah benda yang digunakan untuk mulakan undian tu? Wait tu. Dia lambung duit siling. Bagus Mustaqim. Mustaqim jawab tadi tu. Okey. Dia lambung duit siling. Siapa yang menang undian duit siling tu dia boleh memulakan permainan. Petang. Okay, baik, soalan yang kelima. Langkah pertama untuk memulakan permainan adalah tadi arbiter dah tentukan siapa yang nak
mula kan dia kamu shilling. Kemudian nak main ni apa pula langkah yang pertamanya? Okey, langkah pertama untuk memulakan permainan adalah A, terus membuat lontaran. B, membuat bulatan atau meletakkan gelung. C, melakukan lontaran, shooting. Ataupun D, berbincang dengan rakan sepasukan untuk menentukan siapa yang membuat lontaran dahulu. Okey, saya buka, siapa nak cuba? Okey, Danis Zafran, cuba Danis Zafran. Jawapannya B. Iaitu membuat bulatan atau meletakkan gelung. Okey, bagus ya Danis Zafran. Okey, baik. Sebelum cikgu sambung soalan yang ke-6, cikgu nak tunjuk satu lagi video klip. Contoh permainan yang baik. Ini salah satu permainan apa ni? Cikgu suruh tengoklah. Okey. Yang kamu akan tengok ni ialah permainan Cikgu saya. apa dia? Saya tak dengar. Kena tempat cikgu. Tak jelas. Minta maaf. Tak apa, dengar dulu dengan cikgu ya. Okey, sekarang saya akan tunjuk permainan petang. Permainan petang ni adalah di antara pasukan Thailand dan menentang pasukan Madagaskar. Dia adalah 3 orang lawan 3 orang. Okey. Kalau suatu orang ataupun beregu 2 orang, dia seorang ball dia ada 3 ball seorang. Kalau 3 lawan 3, satu orang pemain ada berapa ball? Siapa tahu? Kalau 1 lawan 1, ataupun 2 orang lawan 2 orang, iaitu orang tu dia ada 3 biji ball, iaitu 3 lontaran. Kalau permainan 3 orang lawan 3 orang, macam cikgu nak tunjuk ni, setiap pemain tu dia ada 2 biji ball untuk dia lontar. Seorang boleh baling 2 kali. Okey, kita tengok videonya ya. Cikgu. Ya. Video cikgu tak berapa jelas. Tak apa, tak jelas nanti cikgu akan sharekan link kamu semula selepas tamat kelas. Ya. Okey. Tak berapa dah kan line kat rumah cikgu tak baik. Nanti cikgu akan share balik link-link video yang cikgu tunjuk hari ni ya. Okey, jadi dia bermula ni, jadi pasukan Thailand ni dia akan bermula, dia dah baling jack, sekarang dia akan buat pointing, okey. Okey, pemain Thailand dah baling jack. Dia dah baling dia punya ball. Okey, kemudian pemain Madagaskar dia pula akan baling kau tengok di tangan setiap pemain tu dia orang cuma ada pegang 2 biji ball saja seorang. Kerana ini adalah permainan 3 lawan 3. Okey, lihat ya apa yang pemain Madagaskar tu buat ya. Dia berdiri tegak, dia dalam bulatan. Kita mesti berdiri tegak tak boleh melompat ke baring ke kan. Kita mesti berdiri ataupun duduk. Nampak? Apa yang dibuat oleh pemain Madagaskar ni ialah dia melakukan shooting, iaitu dia buang bol pihak lawan. Okay, kemudian pemain Thailand pula akan buat lontaran. Kerana bolanya tadi telah jauh kan, jadi dia kena buat lontaran yang berikut. Okay, yang ini adalah cara baling, apa ni pointing, cara duduk. Nampak dia baling, dia berlinggung.
Dia letakkan ball dia dekat dengan Jack. Okey. Mana ball dia dekat dengan Jack, maka dia pihak pasukan Madagaskar pula lah yang kena buat lontaran ball. Okey, lihat apa yang akan dibuat oleh pemain Madagaskar. Pasukan Madagaskar. Okay, sekali lagi pemain dari pasukan Madagaskar dia melakukan shooting. Shooting ni ialah kita membuang, menjauhkan ball pihak lawan daripada Jack. Jadi kalau kita tengok dalam ni, dua-dua ball Madagaskar berdekatan dengan Jack. Tak ada ball daripada pasukan Thailand. Jadi pasukan Thailand dia perlu membuat lontaran ball lagi. Dia pun akan point juga, pointing. Iaitu dia baling, dia punya ball dekat dengan Jack. Nampak? Baling ball dia dekat dengan Jack. Jadi tengok apa jawapan pasukan daripada Madagaskar. Apa yang dia orang buat. Nampak sekali lagi dia buang. Pemain daripada Madagaskar dia membuang ball pasukan Thailand jauh daripada Jack. Jauh. Kalau tengok dalam gambar ni sekarang ni, ball tu tiga ball daripada pasukan Madagaskar tu berhampir dengan Jack sebenarnya. Ball pasukan Thailand yang warna cerah tak ada sebiji pun dekat. Sekali lagi pemain daripada pasukan Thailand dia melakukan pointing. Pointing ni dia letakkan ball dia dekat dengan Jack. Nampak tu, itu dekat betul tu. Itu adalah sangat dekat dengan Jack tu. Jadi kita lihat apa yang pasukan Madagaskar akan cuba buat. Sekali lagi pemain Madagaskar telah mengeluarkan ball pasukan Thailand. Dah ada 4 biji ball berhampiran dengan Jack. Kalau ikut mata ni dapat 4 mata ni. Tapi ball masih belum habis. Masih ada 2 ball untuk setiap pasukan. Masih ada 2 ball untuk setiap pasukan. Lihat apa pemain Thailand ni dia buat. Jadi sekali lagi pemain daripada pasukan Thailand dia melakukan pointing. Itu dia meletakkan ballnya berhampiran dengan Jack. Nampak tu. Nampak pemain Thailand punya ball dia berwarna cerah. Kalau yang Madagaskar dia berwarna gelap. Kita tengok apa pemain Madagaskar buat. Sekali lagi dia keluarkan ball pemain Thailand. Ni dah ada 5 biji ni, nampak ni. Ball yang warna gelap tu dah ada 5 biji. Yang berhampiran dengan Jack. Ball Madagaskar dah ada 5 biji dengan Jack. Jadi pasukan Thailand ada 1 sahaja ball lagi. Jadi tak nak pemain Thailand dia mestilah melakukan pointing. Dia mesti letakkan bola Jacknya, ballnya betul dekat dengan Jack berhampiran.
Dia melakukan pointing lagi. Tu silap tu. Sepatutnya dia letakkan betul-betul pada jack tu. Sama ada dia tersilap ataupun dia sengaja meletakkan sedemikian. Kalau saya letak betul-betul dekat bola jack, bola kuning tu. Tapi lihat apa yang pemain Madagascar buat ya. Iaitu dia buang dia buang ke semua ball island daripada yang berhampiran dekat dengan jack. Jadi dalam keadaan ini saya lihat dia. Dia buang ball jack tu. Jadi siapa nak cuba jawab? Berapakah yang pemain Madagascar dapat setelah habis semua ball di lontar tadi? Berapa mata pemain Madagascar dapat? 6 hingga 2 mata saja. Tak ada. Dia dapat 6 biji. 6 biji ball tu semua berhampiran dengan jack. 6 mata dia dapat dalam permainan tersebut. Dia dapat 6 mata. Tengok seronok tengok permainan petang ni. Baik, kita sambung dengan untuk memberi perbincangan jawapan soalan yang berikut. Nombor berapa yang berikutnya? 6. Okey, nombor 6 ya. Baik, soalan yang ke-6. Cikgu baca soalan ya. Jarak lemparan jack bola kayu yang dibenarkan untuk memulakan permainan adalah A. 5 hingga 10 meter sahaja. B. 8 hingga 12 meter sahaja. C. 5 hingga 9 meter sahaja. Ataupun D. 6 hingga 10 meter sahaja. 6 hingga 10 meter saja. D. D. Okey, betul ya. D ya. 6 hingga 10 meter sahaja. Siapa yang mula jawab tadi tu? Saya. Saya tu siapa? Cikgu dengar suara je. Dia tak nampak apa jelas di sini. Kerana apa yang cikgu nampak di skrin cikgu adalah skrin putih yang ada soalan ni. Betul saya kena jangan sebut saya. Kena sebut nama. Contohnya jawapannya D. Jawapannya D. Hazira jawab D. Macam tu. Baru saya tahu siapa yang jawab. Okey. Untuk yang berikutnya. Soalan yang ke-7. Soalan yang ke-7. Bagaimanakah cara untuk menentukan pasukan atau pemain yang akan melakukan lontaran seterusnya? Lontaran ball yang ketiga. Adakah A, pasukan yang ballnya paling hampir dengan jack? B, pasukan yang ballnya jauh daripada jack? C, lontaran boleh dilakukan secara bergilir-gilir? Ataupun D, pemain yang belum melakukan lontaran? Siapa nak jawab? Saya tu siapa tadi? Orang dengar tu macam Hanif lah. Hanif. Okey, Hanif. Apa jawapan dia, Hanif? Jawapannya Hanif jawab B ya. Pasukan yang ballnya jauh daripada jack. Okey. Betul ya, Hanif? Bagus. Semua pandai-pandai ni. Antara dapat cuba ataupun tidak saja. Okay, baik. Soalan yang ke-8. Cara mengira mata dalam permainan Soalan petang. kedua apa cikgu? Soalan 7 jawapan ni bola.
B ya, bola. Jawapannya B. Okey, soalan yang ke-8 pula. Soalan ke-8. Cara mengira mata dalam permainan petang adalah seperti berikut. Yang pertama, hanya satu mata sahaja dikira dalam setiap pusingan. Jumlah bola yang ada di dalam gelanggang. C. Jumlah bola pasukan yang sama yang hampir dengan Jack, ataupun D. Bola yang berjaya dikeluarkan daripada kawasan permainan. Okey, siapa nak cuba? Okey, Dennis Zahran. Jumlah bola pasukan yang sama yang hampir dengan Jack. Betul lah. Bagus lah Dennis Zahran. Baik. Soalan yang ke-9. Bagaimanakah cara menentukan pemenang dalam permainan petang? A. Pasukan yang menang undian. B. Pasukan yang cepat menghabiskan bola. C. Pasukan yang mendapat 21 mata pertama. Ataupun D. Pasukan yang mendapat 13 mata yang pertama. Siapa nak cuba? Nombor 9, siapa nak cuba? Cikgu nak dengar? Okey, Anik mana Anik? Anik ada kan tadi? Saya ke? Nombor banyak mana Anik? Nombor 9. B. D ya betul lah. D ya, pasukan yang mendapat 13 mata yang pertama. Okey, bagus Anik. Okey, cikgu nak tanya. Soalan. Ini siapa yang tahu jawapan ni? Ke terror ni. Untuk kalau permainan yang menang 21 mata pula, permainan apa contohnya yang 21 mata? Apa nak cuba? Permainan apa? Badminton cikgu. Badminton. Bagus. Siapa tu yang jawab badminton tadi tu? Sofia Bakir. Sofia Bakir. Bagus Sofia Bakir. Badminton Okey, badminton seperti yang kita tahu baru-baru ini pasukan negara kita beregu kan, lelaki-lelaki telah mendapat pingat gangsa. Alhamdulillah ada juga satu pingat daripada badminton. Kalau kita ingat hari tu dah tak ada langsung kan, di Zijia dah kalah, beregu campuran dah kalah kan. Tapi alhamdulillah kita ada menang juga satu negara kita. Baik, soalan yang terakhir sekali. Okey, baik. Soalan yang ke-10. Selain daripada melakukan teknik lontaran pointing secara berdiri, yang macam Madagaskar buat tadi tu kan dalam video tadi tu. Teknik lontaran juga boleh dilakukan secara A. Melompat, B. Berbaring, C. Duduk, ataupun D. Terbang. Siapa jawab C tu? Okey, bagus. Betul lah. Jawapan nombor 10 C duduk. Melompat tak boleh. Berbaring tak boleh. Terbang pun tak boleh. Yang boleh terbang tu burung saja. Takkan boleh terbang pula kan nak baling bol. Okey, baik. Alhamdulillah kita telah pun tamat kelas pula perjumpaan kita pada pagi ini. Jadi sebelum saya mengakhiri kelas, saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah mengikuti kelas pada pagi ini. Amir Aiman siap pakai tengkolok lagi Budi bersilat dah. Okey, Siap. Okey, jadi semua ada apa-apa
apa soalan nak tanya kepada cikgu sebelum cikgu tamatkan kelas? Cikgu. Okey, tolong buka kamera kejap. Cikgu nak print screen nak bagi kat Cikgu Asmah. Buka kamera senyum cantik-cantik. Sekejap ada lagi belum. Instagram belum buka kamera semua. Nanti Cikgu Asmah tengok. Cikgu Asmah kan dia buat pertandingan tu. Masuk pertandingan apa ni? PPR. Okey, senyum semua, senyum. 1, 2, 3 buat group semua. 1, 2, 3. Okey, boleh live kelas. Terima kasih. Jumpa lagi di kelas atau waktu yang akan datang. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam cikgu. Okey. Jangan tinggal dalam ni kalau korang mesyuarat kali ni cikgu tak tahu korang mesyuarat apa. Okey, live Cikgu nak startkan kelas. Aiman, cikgu nak sikit boleh tak? Kamu makan apa tu?